Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Agak panas hari ni. Berpeluh juga kat sini. Sekarang tengah musim panas kan. So, baik, tak apa. Kelas tetap kita ada. Okay, so hari ni kita akan pergi kepada topik yang berkaitan baru dalam topik matematik ni. Sekolah menengah, sekolah rendah ni sangat-sangat baru, iaitu berkenaan dengan percukaian. Tapi subtopik dia adalah sama, iaitu matematik pengguna, tapi berdasarkan kepada percukaian. Okay, topik ni adalah topik ke-5 tak salah aku, dalam level tingkatan 5. Siapa yang ambil, siapa yang sedang form 5 ni, baguslah. Ini adalah topik yang awak perlukan. So, percukaian. So, sebelum kita pergi detail kepada percukaian ni, so semua orang ataupun tak kisahlah dia kecil ke, dia tua ke, dia muda ke, bayar mak ayah awak ke kan, semua terikat dengan cukai dekat Malaysia ni. Percaya atau tidak? Okay. Kita kat Malaysia akan dikenakan cukai kan. Tak kisahlah kita umur 18 tahun ke bawah ke, 18 tahun ke atas ke, ada cukai yang dikenakan. Okay. Yang pertama kali, yang paling basic semua akan berasa cukai adalah dinamakan cukai cukai jualan dan perkhidmatan, itu SST. Dulu GST kan, Good and Service Tax ataupun cukai barangan dan perkhidmatan kan. Lepas tu ditukar balik semula kepada SST, sebanyak 6 ke 10%. So dekat sini, dalam cukai SST semua terlibat. Tak kira lah awak pelajar ke, awak ni dah berumur ke, awak ni dah warga emas pun akan dikenakan. Sebab SST ni bila dikenakan bila kita membeli satu perkhidmatan atau satu barangan. Contohnya kita beli air tin kan, air tin Coca-Cola kan. So harga air tin Coca-Cola tu katakan RM2. Tapi dalam RM2 tu, yang awak bayar RM2 tu sebenarnya awak dah membayar cukai. Ada dalam berapa persen cukai awak kena bayar dalam pembelian air tin Coca-Cola tu lah. Itu dinamakan cukai SST. Memang kita tak nampak betul cukai tu dibayar oleh kita. Tapi sebab dia sistem dia adalah sistem ke belakang kan. Okay? Sistem pengguna yang di belakang. So peruncit yang akan bayar cukai tu, bukan pengguna. So sebab tu kalau kita pergi KFC pun, kalau KFC dia nampaklah sikit. Kalau kita beli set paket ke, set dinner plate ke, snack plate kan. Sebab tu kita total dia berbeza dengan total yang kita bayar. Dia ada lebih sikit. Satu cukai, satu lagi charge perkhidmatan. Charge perkhidmatan apa, service charge mesti dibagi dalam 5% rasanya. Lepas tu kita ada cukai. So hampir 11% daripada pembelian kita tu kita bayar untuk cukai perkhidmatan dengan charge perkhidmatan. So siapa selalu beli KFC menggunakan duit raya dia kan. Raya PKP ada tak siapa dapat duit raya banyak kali ni. Okay. So mesti akan bayar cukai. Itu basic, the basic tax lah kat Malaysia ni. Okay. Lepas tu selain daripada tu, kalau siapa nanti bila awak dah besar nanti awak akan beli rumah, kita ada cukai tanah, cukai pintu, dan juga kalau bila awak ada pendapatan, awak ada cukai pendapatan. Itu semua dikelolakan oleh beberapa pihak yang berbeza lah. Okay, so hari ni kita akan go through jenis-jenis cukai dan juga macam mana kita nak kira cukai tu. Okay. So, sebelum ni kita belajar berkenaan dengan insurans. So siapa yang join kelas ni sejak ada bulan 1 tu, kita dah
dah masukkan ataupun berkaitan dengan insurans sebelum ni. Okey, tujuan cukai. Apa tujuan dia? Ialah tujuan dia adalah untuk satu proses hasil wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan sebagai pembangunan negara. Okey? So tu tujuan cukai lah. So kita rakyat, kita bayar cukai. Cukai itu diuruskan oleh kerajaan, dikumpulkan oleh kerajaan. So kerajaan tu dia membangunkan negara lah, dia sediakan fasiliti. Kita ada apa? Kita ada LRT, kita ada MRT sekarang kan. Kita ada apa lagi? Bas Selangor. Selangor kan ada yang percuma kan. Itu pun salah satu daripada duit cukai yang kita kumpulkan tu. Okay, so duit tu dia pusing balik pergi kepada rakyat. Dia bina infrastruktur tu digunakan oleh rakyat semula. So kita merasailah nikmat cukai yang kita bayar tu. So kalau kita tak bayar cukai tu, maksudnya kita tak merasai apa kenikmatan sesuatu cukai tu. Okay, so ada beberapa agensi kerajaan yang mengutip cukai, antaranya adalah Kastam Diraja Malaysia. Kastam. Okay, Kastam dia mengendalikan cukai, jualan dan perkhidmatan, SST. Okay, SST dikendalikan oleh Kastam. Kita tak ada satu agensi yang satu saja yang terima cukai ni yang kumpulkan cukai ni. Tak, dia ada banyak agensi yang kumpulkan cukai. Kita ada LHDN untuk cukai pendapatan, dan kita ada juga cukai tanah dan ataupun cukai pintu dikelolakan oleh Majlis Perbandaran lah, ataupun kat sini kalau ada masa utama dia bukan sebagai PBT ataupun pihak berkuasa tempatan. Okay, so siapa yang duduk dekat Sepang, kita ada Majlis Perbandaran Sepang. Siapa yang duduk dekat Shah Alam, kita ada Majlis Bandaraya Shah Alam. Okay, kalau siapa duduk kat Puchong, kita ada apa? Majlis Bandaraya Subang Jaya, BSJ. Dia naik taraf dah sekarang. Okay, siapa duduk kat PJ, kita ada Petaling Jaya. Siapa duduk kat Kelang, itulah. So, siapa yang duduk kat Melaka, kita ada majlis dia ada banyak. Itu kat Melaka ada 4 kan. Yang paling utama kalau kat Melaka Tengah tu kita ada 2. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, MBMB, dan juga kita ada satu lagi Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya. Itu antara jenis-jenis antara nama-nama pihak berkuasa tempatan yang wujud dekat Malaysia ni lah. Okay, so dia adalah antara agensi kerajaan yang diberi tanggungjawabkan untuk mengutip cukai. Okay, so ke mana cukai ni kan? So satunya pendidikan. Ke mana? Pendidikan, apa yang awak nampak kat pendidikan? Dia bina sekolah awak lah. Sekolah. Sediakan cikgu. Okay, kita ada kesihatan. Okay, kesihatan kita ada hospital, kita ada doktor, kita ada apa lagi, ubat yang disponsor. Nama dia sponsor kan, sponsor oleh kerajaan. So awak pergi, kalau pergi hospital kerajaan, kalau bawah 18 tahun, tak ada kenakan charge, free of charge je. Awak pergi datang, bawa IC, okay, dah ditemani oleh ayah atau mak awak. So pergi hospital lah, pergi dapatkan rawatan kan, rawatan percuma. Okay, so kita ada kebajikan untuk yang tidak berkemampuan lah tu. So kita bagi situ. Okay, kita ada tadi kita cakap tadi LRT, MRT kan, infrastruktur dan kemudahan awam. Okay, lagi kita ada pertanian. Dan kita ada keselamatan dan pertahanan negara. Sekarang kita tengah PKP ni, kita ada polis, kita ada askar, kita ada rela yang menjaga sempadan setiap negeri, setiap daerah. Awak tak boleh pergi mana-mana PKP ni. So kalau cikgu tahu ada yang betul anak murid cikgu pergi mana-mana, melintas daerah, melintas negeri, siaplah awak kan. Masa PKP ni janganlah pergi mana-mana.
kita bertanggungjawab untuk membendung penularan COVID-19 ni. Okey, so cikgu akan cikgu akan kena vaksin. Okey. Itulah satu daripada tanggungjawab kita. Itu pun tanggungjawab cikgu untuk memastikan kita dapat herd immunity ataupun imuniti berkelompok. Okey. So sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawablah untuk memastikan negara kita dapat herd immunity ni. So satu daripada tanggungjawab cikgu adalah cikgu kena cucuk lah. Semalam was cikgu kena cucuk. Esok cikgu kena cucuk. Takut ni berdebar-debar ni. So doakan cikgu tak ada apa-apa lah esok. Okey. Doakan cikgu, kesihatan cikgu bagus. Dan juga pembangunan negara. Ini adalah ke mana hasil cukai itu dibagi. Ini secara teori lah. Sebab topik ni topik melibatkan kehidupan awak. Okey, kehidupan diri awak nanti bila lepas belajar nanti kan, bila lepas SPM ni ataupun lepas ni awak sambung balik universiti, lepas universiti awak bekerja. Awak akan nampak flow tu, apa kenikmatannya pembayar cukai ni. Okey, ni jenis-jenis cukai yang ada dekat Malaysia. Okey. Sebelum tu tadi ada ni, ada satu lagi. Dia namakan Jabatan Pengangkutan Jalan. JPJ. JPJ dia kutip cukai jalan. Mak ayah awak ada kereta kan? Ada motor kan? Setiap kenderaan motorkar yang nak dibawa atau dipandu dekat jalan raya mesti kenakan cukai. Dia namakan cukai jalan. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia, simplenya adalah road tax. Kalau tak ada road tax, kita boleh jalan. Kita hidup. Kita tu boleh jalan. Tapi dia tidak dibenarkan dipandu atas jalan raya. So dia jalan tapi kalau jumpa JPJ ataupun polis trafik, dia kena tahan lah, kena saman. Sebab dia tak bayar cukai jalan. Kita tadi juga cukai pendapatan, kita ada LHDN, cukai pintu dengan cukai tanah, Majlis Perbandaran, dan kita ada SST ataupun GST. Dulu kita bayar kepada custom Diraja Malaysia. So inilah jenis-jenis cukai yang awak perlu tahu, yang cukai paling basic lah. Ada lagi banyak cukai. Macam saya ambil SST, dalam custom kita ada duty hiburan. Kalau awak perasan, pernah pergi tengok wayang kan, dengan mak ayah awak semua, dengan boyfriend ke girlfriend awak kan, yelah kan. Okay, awak perasan kat tiket tu ada tulis duty hiburan. Duty hiburan tu maksudnya bukan bukan maksudnya kita bagi tabung kepada seniman-seniman ni. Dia kan, duit tu akan bagi seniman jugalah. Tapi duit tu kita bayar, dinamakan sebagai cukai. Duty. Okey, dah ada duty kita ada duty. Okey, duty. Duty hiburan. Itu adalah salah satu jenis cukai yang terdapat dekat Malaysia. Duty. Kita ada duty import, duty export. Itu cukai jugalah. Walaupun dia pakai duty kan. Duty itu adalah cukai. Selain dari cukai lain, apa lagi ada? Banyak lagi. Awak kena boleh explore lah lepas ni. Tapi main things dalam topik ni, kita ada lebih kurang 5 jenis cukai yang awak kena tahulah. 5 basic cukai yang awak perlu tahu. Cara nak kira cukai. Okay, hitung, ini kira pendapatan lah. Hitung pendapatan bercukai. Okay, lepas tu hitung cukai pendapatan. Lepas tu tolak rebate cukai. Okay, cukai pun ada rebate so maksudnya kerajaan dia tak adalah betul zalim sangat atau kejam sangat nak minta cukai banyak-banyak, beribu-ribu. Dia bagilah rebate kepada rakyat ni. Awak bantu negara untuk membangunkan negara kan. So kita bagilah diskaun ataupun rebate. So dia meringankanlah beban. Okay, itu ni sebagai rebate cukai.
Dan juga kita ada last sekali cukai yang perlu dibayar lepas tolak rebate kan. Okay. So formula cukai pendapatan ada dua. Okay. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan bulanan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai dia. Itu nak kira pendapatan bercukai dia lah. Okay. So cukai pendapatan sama dengan cukai dasar iaitu pendapatan cukai yang kita kenakan. Lepas tu cukai atas baki tolak dengan rebate cukai. Rebate cukai ni maksudnya kalau ada belanjawan setiap tahun kita akan tunggu belanjawan kan. Pada bulan 10 ke bulan 12, terlepas bulan 12, bulan 11. Iaitu dia bukan sebagai belanjawan 2021. Dia akan buat belanjawan untuk tahun selepasnya lah. Okey, belanjawan. Dalam belanjawan tu dia akan bagilah rebate cukai ataupun pengecualian cukai kat situ. Ke atas mana-mana individu yang dia nak lah. So dia akan bagi dia punya rebate kat situ. So ini adalah formula untuk mengira cukai pendapatan lah. Okay, ni jadual. Jadual macam mana kita nak kira berapa cukai yang dikenakan. Okay, so jadual dia kalau pendapatan dia dalam 5,000 ke bawah untuk setahun, so tak ada lah cukai. Tapi kalau pendapatan dia dalam 5,000 ke 20,000 setahun, kemungkinannya ada cukai yang akan dikenakan. Okay, dan of course sampailah melebihi 1 juta tu, adalah itu tengok kadar dia lah. Berapa persen yang kita kan pekerja ni akan bayar lah kepada kerajaan. So ikut kepada pengiraan dia nanti. Okay, dia ada dua jenis sebab cukai. Satu sebab cukai jika pendapatannya kurang atau sama dengan 35,000. Kita ada rebate cukai. So siapa yang golongan yang ni, yang 3 tangga ke bawah ni, 3 tangga pertama top 3 kan, itu 0 hingga 35,000 setahun ni. So dia dapat rebate cukai ni. Dia adalah jumlah rebate cukai yang diberikan kat dalam peruntukan. Okay. Lepas tu ada rebate yang lain kalau kita buat pembayaran zakat. Zakat pendapatan ataupun zakat harta lah. So kita boleh tolak lah zakat tu apa. Okay. Okay, contoh. Okay, pendapatan tahunan dia adalah 65,400. Okay. Pendapatan yang dikecualikan cukai adalah 4,350. 4,320 dan pelepasan cukai dikenakan adalah sebanyak apa ni? Ya. Pelepasan cukai 31,500. So macam mana kita nak kira dia punya apa orang kata cukai je lah. Okay. So kita kena tolak lah pendapatan bercukai dia. So nak kira pendapatan bercukai dia adalah tolakkan semualah pendapatan tahunan dia. Okay. So pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Okay. Bercukai. Sama dengan 65,400 tolak dengan 4,320 tolak dengan 3,000. Okay, tolak dengan 31,500. So dan kita akan dapat pendapatan bercukai dia berapa. Okay, kat sini. Okay, so kalau kita tengok kat sini 65,000. Boleh bantu cikgu berapa dapat dia punya keseluruhan ni. Jadi kita tolakkan pendapatan bercukai yang dikecualikan cukai dan pengecualian cukai serta pelepasan cukai. Berapa kita dapat pendapatan bercukai dia?
So kalau cikgu totalkan, kita tolakkan, kita dapat 26,000, 26,580 ringgit. Ni pendapatan bercukai. So maksudnya pendapatan bercukai ni apa maksudnya? Pendapatan yang akan dicukaikan. So tak semestinya awak gaji 65,000 kan, 65,400. Awak kena cukai berdasarkan 65,400. Awak akan dapat ni. Satu ini, satu yang ni dan satu yang ni. Ada 3 benda yang ditolak lah. Dan daripada kira ni barulah kira berapa peratus untuk dapatkan cukai yang dikenakan ke atas awak tu lah. Okay. Cuba kirakan pendapatan bercukai yang belah kanan tu. Yang dia ada pendapatan tahunan dia 83,700. Ada pendapatan dikecualikan cukai 7,200, pengecualian cukai 2,500 dan pelepasan cukai sebanyak 24,325. Okay, cuba dapatkan. Okay, siapa boleh dapatkan berapakah pendapatan bercukai untuk yang individu dapat pendapatan tahunan dia 83,000 ni? RM49,675 cikgu. Okey, betul. 49,675. Okey, terima kasih Amirul. 9,675. Itu pendapatan bercukai dia. So pendapatan asal tahunan dia tolak dengan pendapatan dikecualikan cukai, tolak dengan pengecualian cukai dia 2,500, tolak dengan pelepasan cukai dia sebanyak 24,325. So kita akan dapatlah dia punya pendapatan bercukai dia. Okay, next kita pergi pada dia dah bagi pendapatan bercukai dia, tapi dia ada zakat atau apa tu, zakat fitrah lah, zakat kan, atau zakat pendapatan dia sebanyak 360. Okay, so dia nak kira dia punya cukai lah dekat sini. Okay, dia nak kira dia punya cukai. Sekejap Okay, so pendapatan bercukai dia 57,100 sebab kita tolak tadi kan. Okay Faris, terima kasih bagi jawapan tadi. Okay, so berdasar kepada table yang kita bagi tadi, ini. Okay, so kita kena tengok pendapatan bercukai dululah, baru kita dapatkan dia punya ni. Okay, kalau dia macam ada zakat fitrah tu, zakat kan, so dia kena tulis lah, dia kena tolak kat situ. Kena tolak dulu harga dia dan baru kita akan dapat. Okay, contoh kat sini kita ada 57,100. So dia punya cukai dia tak boleh tolak dulu, dia kena dapatkan cukai dasar dulu. Okay. Okay. So cukai dasar dia. Okay. Cukai dasar. Okay. So cukai dasar dia kat mana kalau kita tengok jadual dia dekat 57
57. Kalau kita tengok cukai dasar dia 57 57 adalah antara 50,000 hingga 70,000. So cukai asas dia adalah 1,800. Yang ni. Ni cukai dasar dia 1,800. So cukai baki berikutnya awak kena darabkan lah. Okay. 14% daripada baki seterusnya. So dekat sini apa kita boleh buat adalah so cukai dasar dulu kita dapatkan dululah. Cukai dasar dia 1,800. Okay. Itu cukai dasar. Okay. Cukai kat atas baki. Cukai atas baki. So cukai atas baki iaitu 7,100 darab dengan 14 per 100. So siapa boleh dapatkan 7,100 darab dengan 14 per 100 ataupun 14% lah. Kalau kita kira kat sini, dia punya cukai baki dia adalah RM994, iaitu 7,100 darab dengan 14%. Okay. So dia dapat 994. Yang rebate apa? Pendapatan bawah 35 yang bawah atau sama dengan 35,000 tu, rebate dia adalah RM400. Tapi kat sini pendapatan bercukai dia 57,000. So dia tak lepas lah dengan 35,000 tu. So just dia tak dapat tolak lah rebate. So cukai pendapatan dia akan kira. Okay, cukai pendapatan cukai pendapatan sama dengan 1,800 tambah dengan 994. Okay. Tolak dengan 360. 360 ni apa? 360 ni adalah dia punya zakat. Zakat kita tolak yang ujung sekali. Okay, zakat. So 1,800 tambah dengan 994 tolak dengan 360. So kita dapat 2,434 setahun bukan sebulan dia kena cukai setahun je sekali. Okay. So kita dapat kat sini cukai pendapatan yang dikenakan oleh seorang yang berpendapatan 57,100 adalah sebanyak 2,434. Okey, baik. Cuba kirakan cukai pendapatan untuk individu yang mempunyai pendapatan bercukai dia 83,900. Okey, cuba dapatkan dia punya cukai dia. Boleh tak? Cuba kirakan dia punya pendapatan cukai dasar. Cukai dasar dia berapa? Untuk 83,900. Okey, cukai dasar untuk
Cukai dasar Cukai dasar ataupun base tax dia. Berapa? Untuk 83,900. 6,300 ke? Itu dia punya yang berikutnya. Amirul. Cukai Oh, dasar dia yang 4,600 tu. oh yang Yang atas. itu atas. Cukai dasar dia. Yang 6,300 tu, bila awak dapatkan baki selepas awak tolakkan 70,000 tu kan. So awak dapat baki, awak dah akan 21%. Oh, okey. So sama dengan 83,900 tolak dengan 70,000. Okey, darabkan dengan 21%. Oh, betul jawapan dia. 83,900 tolak dengan 70,000 dengan 0.21. Okey, so kita akan dapat kat sini cukai yang dikenakan atas baki dia adalah 2,919. So berapa cukai pendapatan? Cuba kirakan. RM1,681. 1,000? RM1,681. Salah. Cukai pendapatan dia tambah kan? 4,600 Oh. tambah dengan 2,919 ni. So kita dapat 7,519 ringgit. Ni baru betul. Awak tolak kan Amirul? Dia cukai dasar kan? Yang awak nampak kalau dalam jadual tu dia tulis 4,600, bawah tu 6,300 kan? So kalau macam cukai dasar dia 4,600, iaitu 70,000 pertama. Okay, kalau dia sampai ke 100,000, awak kena tambahkan lah 4,600 tambah 6,300. Tapi kalau tak cukup 100,000, awak kena tolakkan lah dengan 70,000. Dapatkan cukai kat atas baki dia, then bawa kirakan dengan darab dengan 21%. Okey. Terima kasih. Okey, terus. Okey, sekejap Okey. So dalam cukai pendapatan ataupun dalam sistem lembaga hasil dalam negeri, dia ada sediakan dinamakan package potongan cukai bulanan ataupun PCB. So potongan cukai bulanan ni dia nak mengurangkan beban lah individu untuk bayar cukai. Nampak tadi kalau dia punya gaji dia ataupun pendapatan bercukai dia 83,900 tadi, dia punya cukai hampir 6,000 lebih 7,500 kan. 7,519. So dekat sini dia bagilah potongan cukai bulanan. So maksudnya setiap bulan tu dia bayar sikit lah. Contohnya kalau kita buat tadi 7,000 dapat 7,519 kan. Okay, cuba bahagikan dengan 12. So kita dapat berapa? So bagikan 12 kan, kita bagi 12. So kita akan dapat lebih kurang 626 ringgit 58 sen. Okay, 626 ringgit 58 sen.
So maksudnya dekat sini daripada gaji dia, dekat gaji setiap pekerja ni, dia tolak lah RM626 setiap bulan. Atau RM27. RM27 setiap bulan untuk memastikan dia tak miss bayar. Maksudnya bila awak dah habis tahun tu, pendapatan dia akan dikira pada bulan lebih kurang bulan 4 lah. Individu bulan 4. Bulan 6 ni adalah untuk yang buat bisnes, perniagaan, cukai berdasarkan perniagaan. Tapi cukai pendapatan untuk yang individu ni kan, awak bekerja, so dia kira pada bulan 4, bulan April tahun depan. Tapi cukai dia cukai tahun lepas. Okay, masa pengiraan tu bila dikira-kirakan awak dapat RM7,519. Tak ke terkejut cikgu kan? Tak ke terkejut mak ayah awak? Aku nak kena bayar ni kan? Tak, jangan risau. So lembaga sendiri kita ada potongan cukai bulanan. So maksudnya individu tu bolehlah bayar cukai dia dulu, dia dahulukan duit, dia potong RM627, dia potong. So maksudnya sampai ke hujung tu dia dah kira, okay, jumlah dia katakanlah dia punya cukai dia RM7,000 je. Dia kenakan, dia kira dapat RM7,000 je sebab dah tolak pelepasan lain lah sempena COVID ni kan, COVID-19 ni Perintah Kawalan Pergerakan. Okay, so dia bagi, kerajaan bagi cukai dia hanya bayar RM7,000 je. So lagi RM519 ni pergi mana? Okay, lagi RM519 pergi mana? Dia akan pergi kepada pengecualian cukai lah. So maksudnya ni akan dikreditkan ataupun didebitkan ke dalam akaun ayah ataupun awak yang bekerja tu. Biasa bulan 4 nanti orang akan claim lah. Okay, bila kira, alamak, saya terlebih bayar PCB ni kan. Dia dah bayar RM7,500 sebab gaji dia dah kira dia kena bayar RM627. So jumlah dia adalah dia bayar RM7,519. Tapi bila dikira masa bulan 4 tu, dia hanya perlu bayar RM7,000 saja. So next RM519 mana? So lembaga hasil dalam negeri ni akan pulangkan balik duit yang terlebih bayar tu. So dia akan minta nombor akaun untuk dia pulangkan balik lah dekat sini. So method dia tak adalah betul awak kena, kalau kena bayar, awak bayar sikit je. Tapi kalau terlebih bayar, dia pulangkan balik. Macam itulah maksudnya cukai-cukai ni. So maksudnya dia tak membebankan sangat pun. Okay. Okay, potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayar cukai pendapatan tahun semasa. So kalau cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB, so cukai tolak PCB. Bayaran cukai yang tidak mencukupi, so bayaran cukai mesti dijelaskan kepada lembaga hasil dalam negeri. So kalau cukai yang perlu dibayar kurang daripada PCB, so PCB tolak dengan cukai lah. So terdapat lebihan potongan. Macam tadi kan, lebihan potongan sebanyak RM519. So lebihan potongan PCB ni akan dipulangkan oleh LHDN ke dalam akaun bank pembayar cukai. Tadi konsep tu dia kita dah bagi dengan jelas kan. Kalau ada lebihan cukai ke ataupun cukai yang perlu dibayar lebih ataupun tidak mencukupi, cakap bayar cukai tidak mencukupi, so kena bayar jugalah kat sini. So ini secara roughly apa itu cukai pendapatan. Okay, Okay, baik. So untuk minggu ni kita just habis kepada ni lah apa intipati berkenaan dengan PCB dan juga pengiraan pendapatan bercukai saja. Okay, so next minggu depan kita akan go through lebih deep lagi, iaitu berkaitan macam mana kita nak kira cukai pendapatan dan juga apa perbezaan antara cukai pendapatan
gabungan. Kalau kita gabungkan cukai-cukai tu, so mana lagi menguntungkan? Sama ada kita buat pengiraan secara berasingan ataupun digabungkan antara suami isteri. Suami bekerja, isteri bekerja. Kita gabungkan. So mana lagi menguntungkan pengiraan dia? So minggu depan kita akan bincangkan berkenaan dengan cukai tu, dan juga kita ada kita akan gunakan macam mana kita nak kira cukai jalan. So cukai jalan ni berdasarkan kepada kapasiti enjin lah. Okay. Dan last sekali macam nak kira cukai pintu, tanah dan jualan ni berkaitan kepada formula yang cikgu akan bagi nanti dah. Okay, ini akan cikgu akan buat minggu depan. So sampai di sini kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih kerana join kelas matematik ni. Terima kasih Amirul. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.